أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan semata limpahan karunia, kehendak, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala masih beri kepada kita pada hari ini nikmat kesihatan. Dan dengan nikmat sihat itulah Allah Ta'ala memilih kita untuk bersama di 10 Ramadan yang terakhir. Yang mudah-mudahan tuan-tuan pertama sekali tulis di ruangan komen, mudah-mudahan kita mendapat itqu minan nar, perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Syahidah Osman. Baik. Yang pertama sekali apa dia? Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan, ketaatan yang kita zahirkan, ibadah yang kita perbanyakkan pada Ramadan pada kali ini, lebih-lebih lagi pada 10 Ramadan yang terakhir ni tuan-tuan. Apa dia? Mudah-mudahan bukan sahaja diberi kepada kita rahmat, bukan sahaja diberikan kepada kita maghfirah, tetapi mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita antara menjadi golongan yang itqu minan nar, mendapat perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang pertama. Baik. Yang keduanya, alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini kita berada bukan sahaja pada penghujungnya Ramadan, tetapi kita berada pada 10 Ramadan yang terakhir, yang tak dapat tidak antara kemuliaan yang Allah Ta'ala janjikan, antara kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan bagi hamba dan bagi kalian yang bersungguh-sungguh meneruskan perjalanan dalam Ramadan ini, mudah-mudahan diberi kepada kita yang dikatakan Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr. Baik. Jadi bila sebut perjalanan untuk meniti ataupun untuk mencapai, untuk merasai yang dikatakan Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr, maka tak dapat tidak tuan-tuan kalau kita melihat fenomena ataupun suasana yang sedang rancak dibicarakan pada penghujung-penghujung Ramadan ni tuan-tuan. Antaranya apa? Diajak kepada kita untuk memecut. Ada? Jom pecut. Jom kita segerakan. Jom kita perbanyakkan ibadat agar bukan sahaja Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kehebatan yang begitu banyak dalam bulannya Ramadan, tetapi mudah-mudahan kita mendapat yang dikatakan itqu minan nar, perlepasan daripada api neraka Allah. Dan juga kita mendapat yang dikatakan Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya tuan-tuan,
Bila sebut istilah jom pecut. Dah. Macam mana tuan-tuan nak pastikan tuan-tuan nak bergerak kepada satu movement yang lebih laju? Ini persoalan yang kita nak bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Sementara tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Saya ulang balik. Persoalannya, bagaimana kita nak pecut? Kalau tuan-tuan tak tahu berapakah kelajuan yang sedang kalian lalui sekarang. Jelas ke jelas? Cuba tulis di ruangan komen. Saya suka sembang bab ni tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak pecut? Tulis, macam mana aku nak pecut? Dan kalau aku sendiri tidak mengetahui speed ataupun kelajuan yang sedang aku lalui sekarang. Macam mana aku nak pecut kalau aku sendiri tak tahu berapakah kelajuan? Terima kasih Ahlia Saiful Khair. Macam mana aku nak pecut kalau aku sendiri tidak tahu berapakah kelajuan yang sedang aku jalani sekarang, yang sedang aku berjalan sekarang, lebih-lebih lagi dalam masalah ibadah, dalam masalah kerohanian, dalam masalah fizikal, dalam masalah mental, dalam masalah rohaniah. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Saya suka nak baca jawapan daripada tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Supaya dengan update daripada tuan-tuan, bukan saja saya jelas, saya nak tuan-tuan pun jelas. Tuan-tuan pun jelas benda ini. Macam mana aku nak pecut? Sekarang ni kalau buka je Facebook, buka je YouTube, para-para asatizah, para-para ulama, para-para masyayikh, dia ajak kita jom pecut, jom speed pada 10 Ramadan yang terakhir. Maka saya ulang kali yang ketiga, sebagai ulangan yang terakhir. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak speed kalau tuan-tuan tak tahu kelajuan yang tuan-tuan sedang alami sekarang? Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Kalau betul, maka kata ya Ustaz. Kalau tak betul, saya terima juga pendapat tuan-tuan. Hidup kita ni kena berlapang dada. Tak perlu kita stres. Tapi ingat, tengok pula pendapat tu nak terima nak tolak tu macam mana. Kalau pendapat mufti pun kita tolak, Allahumma salli ala Muhammad, di manakah adab kita dengan para-para ulama? Kalau ayat mufti pun tuan-tuan kita boleh rod, kita boleh tolak begitu sahaja, kita boleh petikai begitu sahaja. Saya rasa lepas ni tak payah minta pandangan mufti dah. Pergi tanya Tok Cha Cina tu. Pergi tanya Sami Buddha. Habis tu kalau jawapan mufti kita tak nak terima, jelas ke jelas? Okey, kembali kepada bicara. Terima kasih kepada Badrul Syam, terima kasih kepada Kak Noraini Nasir, terima kasih kepada Norehan Silong, terima kasih kepada siapa tadi yang mengupdate, Ahlia Saiful Khair. Jadi persoalannya, mana mungkin kita nak speed kalau tuan-tuan tak tahu speed yang tuan-tuan sedang lalui sekarang. Jadi pada pagi ni tuan-tuan adalah hashtag Santapan Rohani. Dan saya nak sembang dengan tuan-tuan, saya nak bantu tuan-tuan untuk menilai. Dan supaya tuan-tuan sedang tahu kelajuan yang tuan-tuan sedang alami sekarang. Gear 1 ke, gear 2 ke, gear 3 ke. Tiba-tiba para ustaz nak ajak kita jom gear 5. Dia ajak terus gear 5. Padahal kita pun belum masuk gear lagi. Jadi siapa nak tahu satu ilmu yang powerful pada pagi ini, yang biasanya ilmu ni saya akan huraikan dalam program Nak Baiki Solat. Tapi saya rasa sebab bersungguhnya kalian nak belajar pada 10 Ramadan terakhir ni tuan-tuan, saya suka nak share benda ni. Syarat kalau tuan-tuan nak lah, siapa nak tahu, type nak di ruangan komen. Di samping tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Siapa yang nak tahu, untuk saya kongsikan macam mana aku nak tahu kelajuan ataupun speed yang sedang aku lalui sekarang. Terima kasih Kak Norani Yusof. Yang lain, seorang je. Muhammad Nasir belum masuk gear lagi. Allahumma salli ala Zaidina Muhammad. Rohizan, ahlan wa sahlan. Badrul Syam, nak pi ke nak PKP tu Badrul Syam? Yang lain, Norehan Silong, cukup 10 orang saya cerita tips ni. Baskana Abu Bakar, Cahaya Nur, nak berapa dah? Atiqah Din,
Noraini Nasir, Kak Noraini. Okey, cukup dah 10 orang. Baik. Macam mana aku nak tahu kelajuan ataupun speed yang aku sedang lalui sekarang sebelum aku nak pergi kepada next speed? Sebelum aku nak pergi kepada next level. Jadi tak dapat tidak tuan-tuan, antara cara penilaian yang tuan-tuan kena buat pada hari ini, kalau boleh tuan-tuan selesaikan pada hari ini. Pertama sekali, tuan-tuan try nak speed tapi seput. Sabar dulu. Pertama sekali, tuan-tuan kena senaraikan apa benda betul yang aku buat dalam Ramadan pada kali ini yang aku tak pernah buat pada Ramadan lalu. Simple je benda ni. Pertama sekali, apakah benda betul yang aku buat pada Ramadan pada kali ini yang tahun lepas aku tak buat? Tuliskan, cuba tulis. Kita ni kadang-kadang bila kita tak pernah tulis tuan-tuan, hanya semata-mata kita simpan dalam mindset, kita simpan dalam minda dan kita tak bawa keluar benda tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak jelas apa benda yang kita buat. Kita cuma harapkan sampai waktu buat, sampai waktu buat, tapi kita tak pernah ada timetable yang khusus. Apatah lagi tuan-tuan tak pernah keluarkan benda tu. Jadi cuba senaraikan apa benda betul yang aku buat yang tahun lepas yang aku tak buat. Contoh, tahun lepas tuan-tuan baca Quran sebulan khatam sekali. Contoh. Bila khatam tu? Ya tahun lepas dah, tuan-tuan boleh congak. Khatam katalah 28 Ramadan. Tapi tahun ni 15 Ramadan hari tu dah khatam sekali. Ni tengah on track untuk khatam kali yang kedua. Bermakna tuan-tuan, untuk Quran sebenarnya tuan-tuan dah naik gear. Jelas? Itu satu, saya bagi contoh. Yang kedua, zikir ataupun solat. Contoh, cuba tulis. Bila solat ni, sehari semalam, tuan-tuan pernah tak write on? Tuan-tuan pernah tuliskan ke tidak berapa jumlah solat yang tuan-tuan buat sehari semalam? Ilmu ni is very powerful. Nampak simple je Tuan Haji Nasir. Betul ke betul? Nampak simple. Tapi tuan-tuan tak pernah bermain dengan numbers. Bila tuan-tuan tak pernah bermain dengan numbers, that's why lah tuan-tuan tak boleh pergi the next level. Tuan-tuan tak tahu pun daripada pagi sampai ke malam berapa jumlah solat wajib ataupun sunat yang aku duk buat Ramadan pada kali ini. Pernah tulis? Pernah tulis? Contohlah, daripada solat subuh. Sebelum subuh berapa rakaat? Kira 2. Lepas tu subuh 2 rakaat. Lepas tu duha berapa rakaat? Kita katalah kita buat yang basic dulu. Sebab saya nak ajar ilmu, tuan-tuan kena tahu berapakah speed tuan-tuan sekarang sebelum tuan-tuan nak pergi next speed. Nak masuk gear seterusnya. Okey, kita katalah duha, tuan-tuan buat 2 rakaat. Dah berapa dah? Seorang tolong kira? 6. Lepas tu katalah buat isyraq. Dulu tak pernah buat isyraq. Ramadan ni adalah masa buat isyraq. Berapa dah? 8. Lepas tu sebelum zuhur buat 2. Lepas tu zuhur buat 4. Zuhur buat 4. Lepas tu lepas zuhur buat 2. Ni saya bagi contoh sahaja. Sebelum asar buat 2. Lepas tu asar buat 4. Lepas asar tak ada sunat. Contoh. Lepas tu maghrib, sebelum maghrib 2. Lepas tu maghrib 3. 1, 2, 3. 3. Lepas tu tuan-tuan, lepas maghrib buat lagi 2. Berapa dah? 15 kali 2 dah 30 rakaat. Contoh, 30 rakaat. Okey. Lepas tu sebelum isyak 2. Lepas tu isyak 4. Lepas tu lepas isyak 2. Berapa dah? 19 30 lah 8 rakaat. Betul. Tak kira lah campur semua wajib dengan sunat, campur semua. 38 rakaat. Okey, lepas tu tarawih pula. Tarawih kita kata belah 8. 2, 4, 6, 8. Lepas tu witir 3. Berapa semua? 49 rakaat. Okey, simple je. Tuan-tuan pernah tulis tak? Hari ni, Ramadan kali ni, 10 Ramadan, tuan-tuan katalah tuan-tuan buat 49 rakaat.
Simple saja kiraan daripada subuh sampai ke malam. Daripada subuh sampai ke malam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tambah speed, sebab kita di brain, otak kita 10 Ramadan terakhir, kita jom speed. Masalah tuan-tuan tak tahu pun tuan-tuan sekarang sedang berada di mana. 29 rakaat. Macam mana aku nak tambah gear? Ni caranya. Buatlah, tambahlah jadi 50, jadi 52. Bermakna kalau 50 rakaat tu tuan baru gear 2, tambah lagi 10, baru pergi gear 3. Jelas ke jelas? Supaya dengan cara begini, barulah tuan-tuan jelas, tuan-tuan faham dan tuan-tuan nampak bagaimana cara aku nak improvekan diri aku pada 10 Ramadan terakhir. Siapa yang tak pernah terlintas tu? Saya baca tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas? Nampak simple kan benda ni? Tapi benda simple lah kadang-kadang yang kita abaikan. Okey, cerita pula bab selawat ke atas Nabi ataupun berzikir. Sebelum tuan-tuan nak fikir macam mana cara aku nak improve, macam mana aku nak pergi the next gear, aku nak tambah speed, pernah ke tidak tuan-tuan tahu sehari tuan-tuan berzikir banyak mana? Tuan-tuan takkan boleh membicarakan berkenaan aku nak pergi next gear. Tuan-tuan takkan sembanglah berkenaan aku nak pergi next speed kalau tuan-tuan tak ada numbers. Contoh, nak naik highway, apa numbers yang kita kena hafal? 110. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 110 km sejam. Itulah speed yang aku kena hafal. Maknanya, nak duduk highway kanan, paling minimum 110. Betul. Kalau rasa nak santai, duduk belah kiri sekali. Jangan duduk tengah-tengah, jangan duduk belah kanan, nanti orang marah. Okey. Bermakna kalau tuan-tuan dah hafal, speed yang wajib 110. Lebih tu, tengoklah. Kalau tak ada speed trap, selamat. Kalau ada polis yang duduk dekat tiang-tiang ke, celah-celah pokok ke, qalu salama, assalamualaikum. Jadi maknanya, bila tuan-tuan jelas numbers, tuan-tuan tahu, masa tak cukup. Aku kena sampai Ipoh pukul 2. Sekarang ni baru lepas Tanjung Malim. Ada 1 jam lagi, tak boleh. Aku kena tambah speed. Maknanya biasa bawa 110. Lepas tu tambahlah sikit. Pergilah 120 ke 130. Biasa kalau 120, sini pergi Ipoh 2 jam. Nampak? Simple kan? Sini pergi Ipoh 2 jam. Maknanya, macam mana tuan-tuan nak jadikan 1.5 jam? Tambah speed. Yang penting, tuan-tuan jelas speeding yang asal tu. Macam mana aku nak jadikan 1 jam? Tambah lagi speed. Maknanya dia dah jelas. Begitu juga zikir. Cuba jawab sekejap sahabat-sahabat saya. Jawab di ruang komen. Pernah atau tidak tuan-tuan tulis? Seka-seka saya yang lama. Saya rasa ilmu ni best ni. Jarang kita cerita kan. Pernah ke tidak tuan-tuan tulis? Sehari aku berzikir banyak mana? Pernah tanda? Supaya dari situ menjadi satu kayu ukur. Untuk macam mana aku nak tambah speed. Katalah sehari semalam 1000 kali. 1000 kali tuan-tuan. Bila 1000 kali, kalau tuan-tuan kata nak tambah speed, kena buat 1500. Barulah jelas, tuan-tuan kata, tuan-tuan tambah speed. Bagus tu Salihah. Bagus. Yang pernah buat tu bagus. Bila sebut selawat ke atas Nabi, rohani Abu, tak apa, kita belajar pada hari ni. Bila sebut selawat ke atas Nabi, benda-benda ni semua sepatut kita kena buat. Pernah ke tidak tuan-tuan take note, tulis, berapa banyak selawat Nabi aku selawat Ramadan pada kali ni. Hari pertama, hari kedua. Lepas tu hari ni kita nak sembang. 10 Ramadan terakhir ni aku nak tambah ni. Nak pergi laju lagi ni. Nak laju macam mana? Number tak ada. Nak pergi laju macam numbers tak ada numbers. We have no the numbers. Sudah. Cakap orang putih aku hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke betul? Sebab itulah silih berganti setiap tahun. Tuan-tuan tak berjaya mempertingkatkan ibadah. Sebab tuan-tuan tak tahu pun numbers yang tuan-tuan biasa buat. Jadi, belajar tulis. Ada? Hari ni aku selawat berapa? Katalah, aku nak target 300. Maka besok, kalau tuan-tuan nak speed, maknanya tuan-tuan kena buat 400.
Betul ke betul? Simple je. Besok, and then tulan. Lusa. Lusa, tuan-tuan nak tambah speed. Tuan-tuan kena buat 600. Itu cara yang simple, tuan-tuan. Okey, hari Jumaat, tulan. Besok, hari ni Selasa. Lusa, esok, lusa, tulan. Lepas tulan apa? Tonggeng Allahumma salli ala Muhammad. Hari Jumaat, nak tambah lagi speed. Ataupun nak duduk maintain speed yang sama. Dah, sekarang ni 300. Besok, nak tambah speed, kena buat 400. Lusa, nak tambah speed, kena buat 500. Dah, lepas tu hari dah, minta maaf lah Dayang Badariah, di semenjak ada kita punya circle kita orang Singapura ni kan. Bolehlah cakap orang putih sikit-sikit. Baik. Hari Jumaat, Allah rasanya hari Jumaat ni, yang ni penting tuan-tuan dah. Hari Jumaat rasanya macam kerja banyak, ada kenduri. Masalah, tak payah fikir tambah speed, aku nak maintain speed. Jangan going down. Jangan drop. Maintain speed 500. Dah 300, 400, 500. Hari Jumaat maintain speed. Sekurang-kurangnya, ya Allah, biar sibuk macam mana pun, aku nak selawat 500. Maintain speed. Okey, hari Sabtu tak buat apa, kenduri dah habis, tambah gear. Saya suka jawapan ni. Dia kata asyik jam je. Allahumma salli ala Zaidina. Ada numbers tapi janganlah asyik jam dengan urusan dunia. Tak apa, ahliah bagus. Bagus. Yang penting ahliah, yang penting saya nak bantu sahabat-sahabat ialah kita kena jelas macam mana tuan-tuan nak tambah speed. Maintain tak apa, jangan kurang. Betul. Okey, sambung. Kita simak buat apa lagi? 10 Ramadan diajar kepada kita, jom tambah speed. Dah? Saya tuan-tuan nak sembang bab tu, tuan-tuan kena jelas dulu speed kalian sekarang. Tambah lagi apa? Contoh bab sedekah. Pernah ke tidak kalian ada numbers? Berapakah sedekah yang tuan-tuan dah buat bermula Ramadan pertama, kedua, ketiga sampai pada hari ni? Simple sahaja benda tu. Take the numbers, simpan numbers supaya tuan-tuan faham. Semalam aku sedekah 200. Besok 210. Tambah gear tak? Simple. Next, hari Khamis, aku nak tambah gear lagi. Nak sedekah pula 250. Contoh. Yang penting, tuan-tuan ada numbers. Bagus, Nur Lily. Bagus. Cuma saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, bagaimana kita nak tambah speed, lebih-lebih lagi pada penghujung Ramadan yang terakhir ini. Dah, kembali kepada solusi tadi. Kembali kepada kaedah yang saya kongsikan dengan tuan-tuan. Belajar simpan numbers, belajar tulis numbers. Dah? Apa jua ibadah? Dia simple saja, okey? Kalau boleh pertama sekali, tuan-tuan kena listkan apakah 10 ibadah. Buat 10 dulu. Apakah 10 ibadah benda betul yang aku buat pada bulan Ramadan ni? Solat, puasa. Dah? Bila sebut bab puasa. Apa benda betul yang aku buat? Tahun lepas tak jaga sangat lidah. Tahun ni jaga lidah. Okey? Lepas tu tulis. Jaga lidah tu banyak mana? Kurang ke tidak? Masalah. Kurang ke tidak? Dulu banyaklah mengata orang. Dah? Rasa tahun ni kurang sikit mengata kot. Masalah. Dia ada numbers tu. Jadi kalau kita nak speed 10 Ramadan terakhir, kena kurangkan lagi. Kalau boleh senyap. Maka dia tahu numbers dia. Jelas ke jelas. Jadi, cuba listkan 10 perkara, 10 benda betul yang aku buat pada bulan Ramadan. Dan setiap satu tu, tulis numbers dia. Tulis numbers. Supaya tuan-tuan nampak macam mana aku jelas dan aku faham untuk aku mengupgrade ataupun tambah speed, untuk aku tambah lagi kelajuan, untuk aku memastikan 10 Ramadan terakhir ini menjadikan diri aku lebih baik, ibadah aku lebih baik, kesannya lebih baik, efeknya lebih baik, dan yang paling penting tuan-tuan, kita mendapat natijah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesungguhannya kita
memperbanyakkan ibadah. Adakah kalian jelas pada pagi ini dengan apa yang saya sampaikan dengan begitu ringkas, tuan-tuan? Dan ilmu ni is very powerful. Power sangat. Tapi, maaf tuan-tuan, akhir kalam. Makin banyak atau menurun. Betul? Okey, akhir kalam. Akhir kalam sebelum kita berpisah. Tuan-tuan, benda ni juga, walaupun kalian kata jelas, walaupun kalian kata faham, walaupun kalian kata, best lah ilmu ni, superb lah, terima kasih Kak Irma, 50 star. Baik. Walaupun kalian kata, oh Allah, power lah Ustaz ilmu ni. Tuan-tuan, kalau saya biarkan tuan-tuan berseorangan, tuan-tuan boleh buat tak? Itu akhir kalam. Tuan-tuan buat ke tidak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Itu beza. Orang berada pada circle dan orang berada di luar circle. Itu je beza dia. Dah? Jadi maknanya begini. Bedanya, kalau tuan-tuan berada di luar circle, habis live, habislah. Baguslah ilmu tadi, buat tak? Tak buat tindakan pun. Power lah ilmu tadi. Ustaz tu cerita bab numbers macam ni. Buat tak? Tak buat pun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kalian berada dalam circle, tuan-tuan, macam masuk program. Dah? Dalam program NBS ni, kita paksa buat. Kita paksa. Dah? Siapa kata pasti tak buat tu, terima kasih. Jujurnya, ya Allah, saya suka orang jujur ni. Dah? Tuhan sayang dia. Kata Rahizan. Allahu Akbar. Ke laut. Siapa kata ke laut tu? Dah? Bukan saya kata, dia kata, tuan-tuan. Tak buat. Sebab tu bila berada pada circle dalam program, kami paksa buat. Dan kami minta mereka update. Dah? Kami minta pula mereka update. Jadi, sekarang ni terpulang kepada tuan-tuan. Sebab ada yang berada pada circle, ada yang tak ada berada pada circle. Yang berada pada circle kami, tolong alert dengan SMS atau email kami sebentar nanti. Dah? Sebab saya nak tuan-tuan update benda ni. Tak kira walaupun program dah habis ke apa ke, selagi mana kalian yang crown warna gold tu, dah? Dan kita ada platform kita. Saya nak tuan-tuan yang dalam circle kami, tolong update. Sebab saya nak tengok apakah 10 benda betul yang tuan-tuan buat pada bulan Ramadan. Dan saya nak numbers dia. Boleh ke boleh? Itu yang berada pada circle. Yang tak berada pada circle, insyaAllah tuan-tuan, sementara 10 Ramadan terakhir ni kami buat promosi kau-kau. Dah? Program NBS RM RM39. Biasa program ni harganya RM159. Orang yang pernah attend program, yang pernah bayar hujung-hujung, dia tahu. Memang wallahi kena bayar RM159. Tapi sekarang ni kami nak beri peluang. Sempena MCO, sempena nak raya ni, tuan-tuan banyak nak pakai duit. Walaupun saya tahu tuan-tuan duit lagi banyak, insya-Allah. Sebab raya ni tuan-tuan tak ke mana pun. Saya yakinlah daripada 10, tuan-tuan akan beli baju tu 2-3 je. Biasa beli banyak, tapi kali ni MCO beli sedikit. InsyaAllah duit tu banyak, tuan-tuan. Dah? Cuba gunakan peluang ni untuk belajar. Yang paling penting, apa saya nak sampaikan ialah, bila berada pada circle, mudah kami nak ketuk, mudah kami nak jentik. Dah? Mudah kami nak gerak. Hei, bangun. Jangan tidur lama sangat ni. Dah? Mudah kami nak ketuk. Supaya apa? Kita sama-sama berjalan dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah? Jadi admin tolong masuk. Dah? Tuan-tuan boleh. Terima kasih. Dah? Bagi tuan-tuan yang nak mendaftar, RM39. Terima kasih Abu Raimi. NBS memang satu ilmu yang tak ternilai harganya. Bagi orang yang faham. Bagi orang yang faham. Yang tak faham, tuan-tuan, kita buat RM1 pun dia tak masuk. Dah? Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan dengan ilmu yang saya kongsikan pada hari ini, tuan-tuan mendapat manfaat. Dan kepada our circle, saya nak kalian update. Dan admin, tolong letak satu iklan dekat dalam kita punya platform-platform yang ada circle kita. Saya nak mereka update dalam tu apa yang tugasan yang saya berikan pada hari ini, supaya saya nak tuan-tuan terus berjalan, bergerak dalam cara yang mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan, kita sama-sama mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Okey, jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan hamba pada pagi ini. #Santapan Rohani yang bagi star, syukran jazakallahu khairal jazak. InsyaAllah kita bertemu dalam
santapan rohani pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khamisah tu ada link tu bawah tu, easy.la/nbs. Dah? Klik. Dah? Raya tak raya tuan-tuan, biar kita raya dengan iman. Orang beriman ni pasti beraya. Orang bertakwa raya di setiap masa. Jelas? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.